Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asfaidah Hani binti Aziz dari Politeknik Kota Kinabalu akan membentangkan satu kajian konsep yang bertajuk Faktor Kredibiliti YouTube sebagai Medium Agama. Internet merupakan satu keperluan masa kini yang mana mengikut Baharum 1993, Abdul Hamid Ali, Fazli Adam dan rakan-rakan pada 2014 mengatakan siapa yang pandai menggunakan internet dan teknologi maklumat yang menggambarkan satu tahap kepintaran yang tinggi, maka Dr. Muhammad Usman Al-Muhammadi cadangkan agar penggunaan internet ini patut direbut oleh para pendakwah kerana ia merupakan satu peluang yang patut digunakan. YouTube pula adalah satu tayangan video yang merupakan rakaman penuh ataupun diedit mengikut selera pihak yang memuat naik video tersebut ke dalam YouTube. Ia boleh berbentuk hiburan, pencarian maklumat dan perkongsian maklumat. Malah dalam YouTube juga boleh adanya interaksi dua hala yang mana boleh diberikan komen dan interaksi antara satu sama lain. Pada 29 April 2016, kajian oleh Nuriza Arifin, Awan Ismail, Muhammad Sobi Ishak dan rakan-rakan pada 2016 mendapati dengan satu-satu kata kunci seperti syahadah, kita akan dapat berjumpa 30,700 video, solat 357,000, puasa 438,000, zakat 178,000 dan haji sebanyak 1,430,000. Kajian Nuriza Arifin, Awan Ismail, Muhammad Sobi Ishak dan rakan-rakan pada 2016 juga mengikut kajian Umar Halim dan Samsudin pada 2011, 93% daripada 392 responden sememangnya menggunakan internet untuk melayari web keagamaan. Isunya, lambakan maklumat yang terdapat dalam internet dan juga YouTube telah menimbulkan isu kredibiliti dan kualiti penyampai dalam saluran yang digunakan. Sedangkan Islam menekankan kepada kesahihan dan kredibiliti maklumat yang disebarkan maupun yang diterima. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dengan jelas dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengenai kredibiliti maklumat dengan mengatakan, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Dengan hanya merujuk pada satu sumber dan juga melihat YouTube sahaja ataupun daripada internet sahaja, mungkin akan menimbulkan tafsiran yang berbeza dan aspek-aspek pemahaman yang berbeza. Ini menurut Said Muhammad Dawila dan Muhammad Lufti, yang mana tafsiran mungkin mengikut versi Israeliat. Dan Sobhi Ishak, Siti Zubida Umar Jusang Bolong 2011 mengatakan internet mempunyai potensi menukar berbagai aspek pemahaman dan gambaran agama. Di Malaysia sendiri, pihak-pihak berkuasa seperti JAKIM dan SKMM terpaksa memantau dan menyekat video-video YouTube yang boleh menjejaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah atau mengganggu keharmonian masyarakat negara ini. Dalam kajiannya, Nur Salihah, Yohan, Nur Rohani dan rakan-rakan pada 2017 mengatakan YouTube memainkan peranan penting dalam mempengaruhi dan mendorong belia di Malaysia terlibat dengan gerakan Islam radikal. Manakala kajian-kajian lepas kebanyakannya tertumpu kepada maklumat-maklumat internet dan ianya tertumpu kepada penggunaan blog. Kalau mengikut Uvino pada 2011, terdapat kelebihan penggunaan YouTube, namun masih terdapat persoalan yang tidak terjawab mengenai cara generasi muda menggunakan teknologi ini. Maka objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kredibiliti bagi saluran YouTube sebagai saluran media berkaitan agama. Kepentingan kajian adalah ia dapat membantu pendakwa untuk membentuk saluran YouTube yang menjadi medium agama terpilih atas sebab tingginya kredibiliti saluran YouTube yang dibentuk. Sorotan kajian berkenaan kredibiliti ini boleh terbagi kepada dua, iaitu kredibiliti sumber yang merujuk kepada kredibiliti penceramah
Ini seperti mana yang dikatakan oleh Muhammad Sufi Ishak, Siti Zobidah Omar, Jusang Bolong dan rakan-rakan pada 2011 mengatakan kualiti maklumat dalam pelayanan maklumat internet mendapati kredibiliti sumber merupakan kriteria utama yang digunakan oleh seseorang dalam menentukan kualiti maklumat yang dicari. Maklumat berkenaan agama yang disampaikan dalam YouTube akan lebih dipercayai bergantung kepada kredibiliti dan latar belakang penceramah itu sendiri. Dan faktor kredibiliti sumber ini adalah lebih penting bagi maklumat yang digital seperti dari internet berbanding dengan maklumat yang bercetak. Dalam kajiannya membentuk skala kredibiliti maklumat internet, Muhammad Sufi Ishak, Siti Zobidah Omar, Jusang Bolong pada 2011 dan rakan-rakan mendapati antara 5 aspek yang penting yang perlu ada dalam skala kredibiliti maklumat internet adalah kebolehgantungan terhadap penulis, hubungan penulis dan rujukannya, integriti penulis dan daya tarikan penampilan penulis itu. Al-Quran juga telah menggariskan seseorang penyampai atau pendakwah perlulah mempunyai sifat-sifat yang amanah, adil, dipercayai, beriman, ihsan, benar, bertanggungjawab serta menggunakan kaedah penyampaian yang baik. Manakala faktor kedua itu kredibiliti maklumat dari segi kandungan yang disampaikan, antara ciri yang dicadangkan adalah ketepatan tujuan, ianya maklumat perlu terkini, lengkap, pemilikan, kebolehgantungan capaian, kemudahan mencari sumber dan kebolehgunaan. Bagaimanapun, kebanyakan ciri-ciri kredibiliti maklumat ini adalah berdasarkan perspektif psikologi dan sosiologi. Mengikut Azimiyah Hamzah dan rakan-rakan pada 2007 mengatakan ciri-ciri kredibiliti maklumat mungkin berbeza jika dilihat dari aspek keagamaan terutama dari perspektif Islam. Kalau menurut kajian Muhammad Sufi Ishak, Siti Zobidah Omar, Jusang Bolong dan rakan-rakan pada 2011, dari keaslian sumber merupakan faktor yang berkaitan dengan kredibiliti maklumat kandungan sesuatu bahan dalam internet. Maka dua faktor tersebut membentuk faktor yang mempengaruhi kredibiliti YouTube, iaitu kredibiliti sumber dan kredibiliti maklumat mempengaruhi kredibiliti YouTube. Maka secara kesimpulannya, sumber agama Islam ada dua, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah sumber asas. Maka sebarang maklumat berkenaan Islam perlulah benar, sahih dan berkredibiliti. Namun pada era maklumat masa kini, mana maklumat di hujung jari, terdapat banyak kajian, namun kajian-kajian adalah terhad kepada internet dan blog. Maka kajian ini perlu dilakukan yang mendapati bahawa kredibiliti sumber dan kredibiliti maklumat akan mempengaruhi kredibiliti YouTube itu sendiri. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.